Tapi kalau tak faham untuk satu-satu topik memang masalah lah. Line dekat college bermasalah ke? Dia ikut elok je. kadang okey kadang tak. Ikut keadaan doktor. Kadang bermasalah, kadang okey. Ikut cuaca juga. Tapi cuaca okey kan? Dan sekarang kan kalau hujan, so macam terganggu sikit. Yalah, minta-minta tak hujan lah. Ada yang on the way balik kampung tu masuk tak? Nama siapa entah, saya pun lupa tanya. Saya ada doktor. Ya. Okey tak line ke berhenti tepi jalan? Okey. Hati-hatilah. Okey doktor. Okey. Untuk hari ni dan juga minggu lepas saya tak dapat buat kelas, saya minta awak baca. Tengok buku yang awak beli semua tu, semua ada kan? Ada. Semua ada buku tu. Untuk siapa seorang pelajar tu, Syahrini. Syahrini ada masalah sikit tentang buku dia. Nanti minggu yang kita akan ada kelas tu, awak bawa lah buku tu. Saya nak kena pergi hantar dan tukar dekat DBP lah. Baik doktor. Nanti bawa. Tapi untuk sementara awak bolehlah share dulu dengan kawan-kawan yang ada. Baca tak? Ke ada yang tak buka lagi? Baca. Linda seorang je yang jawab. Yang lain? Baca. Baca doktor. Baca doktor. Tak macam tengok untuk sekejap lagi last saya bagi kuliah, saya nak tanya setiap kumpulan. Sebab saya nak tahu juga awak nak buat apa. Kan? Nak guna teori apa. Okey. Untuk hari ni saya share skrin dulu. Dapat tak? Nampak doktor. Nampak doktor. Jelas. Okey. Sekejap saya pening juga. Sekejap. Nampak Okey. Berdasarkan tajuk ni, apa yang awak faham? Ada siapa nak jawab? Dah? Tak ada boleh apa yang Sa'dah faham dengan tajuk kita hari ni? Saya ke doktor? Ya. Ketaksaan Ketaksaan Allah, macam pernah dengar hari tu tapi lupa dah maksudnya.
Oh, okey, dah tahu. Okey. Makna yang orang kata kabur, makna yang orang kata macam makna yang kita tak nampak sangat, makna yang tak jelas. Okey. Okey. Terima kasih Zada. Syazani? Nur Syazani? Ya, saya doktor. Boleh on camera tak? Boleh sekejap Semua on camera. Saya rasa tak ada masalah kot. Apa tak on camera saya potong markah. Kejap doktor sekejap. Kita tak pakai tudung. Kejap doktor, tak pakai tudung. Kejap. Tak pakai tudung. Dan ni ada ke? Ada. Saya tak boleh on kamera sebab saya pakai wifi kerajaan. Yelah sangat. Tak boleh Semua okey? Sihat? Alhamdulillah sihat doktor. Ya Allah, kelang kabut je tudung doktor. Syazani? Saya doktor. Apa Syazani faham? Homesick ada cikgu terangkan kan sikit? Mungkin saya dah lupa kot doktor. Sorry doktor. Okey, baik. Apa ni? Adakah ketasaan tu sama dengan istilah lewah? Siapa boleh jawab? Lewah berulang kan doktor. Kalau ketasaan tu macam saya cakap tadi lah, dia macam kabur. Dia tak jelas maknanya tu. Okey, betul Zada. Dua benda yang berbeza tapi kadang orang salah tafsir pun adalah. Okey. Okey, kita mulakanlah. Kenapa dia tak? Okey, bergerak dah. Gerak tak? Saya nak tanya, kenapa ya kalau Google Meet sekarang ni saya tak boleh tengok awak semua. Saya nampak apa ni PowerPoint je. Memang macam ni ke? Rasanya macam tu. Ya. Kita orang pun tak tahu doktor sebab kita orang pun dah jarang guna Google Meet. Itulah. Rasanya macam tu doktor. Yang saya lepas guna Microsoft Teams. Tapi itulah saya lupa sebab kalau budak pelajar tahun 1 diorang nak guna Google Meet. Saya lupa yang kita pernah guna Microsoft Teams tu. Tapi tak apalah. Tapi jangan ngelak Okey. Takrifan ketasaan. Perkataan asal adalah ketasaan ialah tak salah. Taksa diberi makna sebagai sesuatu yang mempunyai makna kabur. Seperti yang Sak dah bagi tahu, seperti tadilah Sak dah bagi tahu, iaitu sesuatu yang menyaksikan atau meragukan. Ketasaan pula ialah kekaburan, kesangsian, keraguan atau ketidakpastian tentang sesuatu. Ini menurut Kamus Dewan 2006.
Okey, ketaksaan timbul apabila wujudnya kekeliruan dalam menentukan makna perkataan dalam sistem pemprosesan bahasa tabi'i. Ketentuan ini timbul dalam memproses kata kerana terdapat lebih daripada satu tafsiran yang boleh dibuat. Okey. Ayat yang dapat menghasilkan pelbagai maksud dikatakan ayat yang mempunyai unsur ketaksaan. Dengan kata lain, makna kata atau perkataan atau ungkapan dalam ayat yang mungkin pelbagai kemungkinan tafsiran iaitu lebih daripada satu makna atau lebih daripada satu tafsiran. Dalam situasi ayat yang tak sah, seseorang akan meneka makna ayat tersebut mengikut kefahaman masing-masing. Namun ayat itu memberi makna lain jika konteks ayat ditambah. Ayat yang tak sah tidak menyampaikan maksud yang lengkap kepada pendengar ataupun pembaca. Ayat tak sah yang tidak menepati nahwu yang tepat membuat seseorang keliru. Jadi ketaksaan yang berlaku pada perkataan akan menyebabkan seluruh ayat mengalami ketaksaan. Okey, berdasarkan definisi yang saya nyatakan ini, apa contoh perkataan yang memiliki yang ada ketaksaan tu, yang dekat dengan awak, yang selalu awak guna, apa? Siapa boleh bagi contoh? Doktor, saya nak cuba Okey. Panasnya bilik ini. Okey. Maksudnya Jadi dia ada apa dua yang maksud. tak sah kat situ? Panas. Okey, panas. Panas kat situ maksudnya? Maksudnya dia ada dua maksud. Satu lagi maksudnya bilik tu panas, so dia sedang bagi tahu yang bilik ni memang panas lah. Satu lagi situasi yang boleh menyebabkan pergaduhan. Okey. Betul. Sebenarnya kalau kita membincangkan tentang ketaksaan, memang kita tak dapat lari daripada istilah polisemi. Awak pernah dengar tak istilah polisemi? Pernah. Okey, iaitu perkataan yang memiliki lebih daripada satu maksud ataupun satu makna. Jadi apabila kita nak membincangkan tentang ketaksaan, juga kita perlu melihat kepada konteks. Jadi sebenarnya perkataan ke ataupun ayat yang kita ucapkan itu bergantung kepada konteks. Jadi makna untuk kita sampaikan kepada pendengar ataupun pembaca, konteks ujaran itu mempengaruhi. Selain panas, macam Danny bagi tahu, panas satu membawa maksud kepada cuaca ataupun cuaca lah kita kata, sebab hari panas kita akan panas lah. Tapi satu lagi maksud membawa kepada yang boleh menimbulkan kepada situasi pergaduhan. Kerana yang tu kenapa kita interpretasinya sebegitu. Kita dapat interpretasi keadaan yang boleh menimbulkan pergaduhan itu berdasarkan konteks pada ucaran yang digunakan. Selain itu, banyak lagi perkataan-perkataan yang bersifat polisemi yang memang saya rasa dekat dengan kita dan kita selalu gunakan, tetapi kita tak pernah sedar dan perasan yang itu merupakan perkataan yang berpolisemi. Bukan sahaja
bahasa yang kita gunakan ini banyak polisemi, tapi dalam manuskrip ataupun teks-teks lama pun banyak yang tu lagi meluas makna yang kita boleh interpretasi. Kerana apabila kita membincangkan berkenaan dengan ketaksaan juga, ia boleh membawa kepada makna perluasan dan juga makna penyempitan. Yang tu nanti saya akan huraikan pada bahagian teori relevance. Tapi untuk setakat untuk kuliah hari ini kita lebih kepada asas lah apa itu ketaksaan. Tapi ini secara tidak langsung dapat memberi gambaran kasar kepada awak semua berkenaan dengan ketaksaan, polisemi, perluasan dan juga penyempitan makna. Okey. Jenis-jenis ketaksaan. Okey, jenis ketaksaan terbahagi kepada dua. Satu, ketaksaan leksikal dan juga satu lagi adalah ketaksaan gramatikal. Di mana ketaksaan leksikal macam tadilah, macam contoh yang diberikan oleh Daniel, iaitu melibatkan perkataan-perkataan tertentu dalam sesebuah ayat. Contoh ayat 1 ini ialah ini bisa. Okey, perkataan bisa dalam ayat boleh merujuk pada bisa racung atau merujuk pada bisa dapat ataupun boleh. Kebanyakannya kalau bahasa Indonesia, bisa itu merujuk kepada dapat atau boleh. Kalau yang suka tengok sinetron tu dia fahamlah. Dan juga sekarang ni istilah-istilah ataupun perkataan-perkataan daripada negara jiran kita iaitu Indonesia tu, saya rasa kita semua dapat faham kerana banyak sangat istilah ataupun perkataan mereka kita terima pakai dan kita memahami. Jadi racun kat sini ada dua lah tafsirannya. Satu bisa racun dan juga satu bisa boleh ataupun dapat. Yang ni makna yang kita dapat interpretasinya bergantung kepada konteks juga. Jadi kita tengok kepada konteks ayat dan juga kita tengok kepada situasi bagaimana ujaran itu dapat diujarkan sebegitu dan membawa makna apa dan dapat diterima oleh pendengar. Contoh yang kedua pula adalah di rumah Pak Abu ada jambangan-jambangan bunga yang sedang mekar. Jadi bunga kat sini akan ada dua interpretasi ataupun tafsiran makna kerana satu bunga yang biasa iaitu bunga raya, bunga mawar, bunga ros. Satu lagi adalah bunga yang dikiaskan. Kerana kalau kita tengok kalau cerita-cerita dulu-dululah banyak menggunakan kiasan-kiasan yang menggunakan pelambangan bersifat flora lah. Contoh bunga. Kerana kat sini kat sini kita boleh interpretasikan satu kepada bunga yang ada di rumah Pak Abu tu sebagai bunga yang biasa. Maksudnya bunga yang kita faham. Bunga tu bagaimana. Jadi satu lagi bunga yang kita kiaskan iaitu merujuk kepada mungkin kita dapat memberi interpretasi bunga tu merujuk kepada anak gadis Pak Abu. Okay. Seterusnya adalah ketaksaan gramatis di mana bentuk ayat yang digunakan dalam sesuatu ayat. Contoh, yang ni contoh dalam bahasa Inggeris iaitu James shooting is remember. Maksudnya membawa tiga makna yang berbeza berdasarkan ayat yang diujarkan. Yang ni ketaksaan dari segi ayat kerana kita boleh menghasilkan
interpretasi yang pelbagai. Satu mungkin membawa makna James telah menembak seseorang dan peristiwa itu diingat hingga sekarang. Satu lagi, ia boleh menjadi seseorang telah menembak James dan peristiwa James ditembak itu diingati hingga sekarang. Dan satu lagi, James telah memasuki pertandingan menembak, mata yang diperolehinya sungguh mengagumkan. Dan ini jadi mata yang diperolehinya, sekejap saya minum air. Okay, satu lagi berkenaan dengan James ni masuk pertandingan menembak dan mata diperolehinya sungguh mengagumkan dan diingat hingga kini. Jadi satu ayat itu boleh menjadi 3 ayat yang berbeza ataupun membawa makna yang berbeza-beza. Yang ini kita dapat hasilkan interpretasi sebegini kerana sama juga konteks ayat itu, ataupun walaupun tak ada konteks tapi kita memberi interpretasi berdasarkan logik ataupun berdasarkan maklumat yang ada dalam ensiklopedia kita. Jadi oleh itu kita dapat menghasilkan makna yang berbeza berdasarkan satu ujaran saja. Jadi di sini kita dapati bahawa kata-kata kita, ujaran kita boleh ditafsirkan dengan pelbagai makna oleh orang yang berbeza ataupun orang yang sama. Maksudnya apa yang kita ucapkan itu ataupun apa yang kita nak sampaikan itu tak semestinya pendengar ataupun pembaca dapat menerima maksud yang sama yang kita faham. Tidak. Jadi disebabkan itulah apa yang kita ucapkan itu akan diterima oleh pendengar atau pembaca itu berbeza-beza. Kalau saya cakap A, belum tentu orang yang dengar itu faham maksudnya A. Dia akan jadi B, dia akan jadi C. Jadi kat sini apa yang penting adalah konteks. Jadi kalau orang ataupun pendengar dan pembaca itu memahami konteks, maka ucaran yang didengar itu atau yang dibaca itu sampai. Jadi di sinilah fungsi konteks itu amat memainkan peranan yang penting. Jadi dalam bidang semantik, selain kita membincangkan berkenaan dengan makna secara harfiah, maklumat pragmatik ataupun konteks itu amat penting dalam menghasilkan interpretasi yang lebih berkesan. Okay. Saya masuk ada slide satu lagi. Sekejap Kita kena buka dulu kan slide kita kan. Buka dulu kan. Dengar tak? Buka dulu doktor baru boleh share. Dengar doktor, dengar. Saya takut awak tak dengar saya je. Okey, berdasarkan topik ketaksaan itu, saya nak awak cari ataupun awak faham apa yang awak faham berkenaan dengan ketaksaan dan bagi contoh.
ambil satu contoh perkataan apa yang awak rasa tak sah. Yang ni nanti sebabnya saya rasa yang ni penting kerana pasti akan ada dalam kalangan awak akan buat tajuk berkenaan dengan perluasan makna. Jadi kita kena faham betul-betul sebab sekarang ni bahasa generasi awak ni memang terlampau banyak sangat yang generasi Y yang tak faham atas pada generasi wow pula. Generasi Y yang tak faham. Jadi boleh bagi contoh tak? Apa leksika yang tak sah? Saya cuba doktor boleh. Boleh. Perkataan buaya doktor. Buaya. Waya? Ha? Satu dia melambangkan binatang buaya tu lah. Satu lagi dia perkataan buaya. Oh buaya. Saya dengar waya. Okey. Satu binatang yang betul-betul binatang. Satu lagi? Lagi? Satu lagi dia melambangkan lelaki yang mempunyai ramai wanita. Okey. Maksudnya macam tu kiasan lah. Makna kiasan lah untuk buaya tu. Okey. Lelaki yang kita kata playboy lah kan. Okey. Selain tu ada lagi tak makna untuk buaya tu? Tak ada. Ada doktor. Dua sajalah. Selain tu, Fred, tak cuba, saya dah cuba, saya dah cuba. apa? Apa tu? Saya dulu ke Sada dulu? Sada macam excited. Saya dulu lah. Okay, sila. Sebab aku macam randomly terfikir perkataan ni. Sekejap. Saya cuba doktor. Perkataan ni, pisau cukur. Pisau cukur. Okey, First maksud dia pisau cukur tu lah yang kita cukur bulu tu kan. Dan yang kedua pisau cukur tu. betul kan doktor? Okay. Pisau cukur tu memberi makna perempuan tu seorang perempuan yang suka kikis. Kikis. Seorang bukan perempuan lah, tak kisahlah. Seorang yang suka kikis hati orang. Dia bukan merujuk kepada perempuan je saya rasa pisau cukur tu. Okey, selain tu? Saya rasa tu je lah kot maknanya. Okey. Dia tak banyak kan, dia dua. Dia sebenarnya kalau kita nak buat kajian berkenaan dengan perluasan makna perluasan makna kita kalau dua tu tak berapa cantik sangat lah kajian kita. Kalau boleh 3, 4 baru nampak. Contoh macam sebelum ni lah yang saya cakap kalau kaki ke kan. Kalau perkataan kaki. Okey, satu kaki yang memang anggota badan manusia ataupun anggota badan lah. Okey, kaki satu lagi merujuk kepada apa? Kaki pukul. Selain kaki pukul, kaki sembang. Okey, tu dah bawa maksud lain dah. Selain kaki, selain yang kaki pukul tu, selain kaki tu lagi dia banyak maksudnya. Berdasarkan konteks-konteks ayat tu kita boleh interpretasinya pelbagai. Dan contoh macam Amal cakap kalau buaya. Kenapa kita selalu guna apa istilah? Kita selalu beranalogi kalau lelaki yang playboy ni buaya darat. Contohlah kenapa tak ada binatang lain dah ke? Kenapa mesti buaya? Kenapa mesti buaya? Apa nak terfikir tak?
kenapa buaya? Tak boleh ke biawak ke? Kan? Ular ke? Tapi kenapa kita guna buaya? Okey. Di sini kita dapat lihat pelambangan yang kita guna tu mesti ada hubung kait juga dengan sifat manusia tu. Contoh kalau buaya dia kan jenis dia berjalan macam merayap macam tu kan. Tu kenapa kita kaitkan dengan lelaki yang jenis buaya darat ni? Dia kan jenis yang suka-suka mengayat perempuan. Jadi sifat ataupun perbuatan buaya itu kita dapat mengaitkan dengan buaya yang kita merujuk kepada playboy itu. Jadi maksudnya dia tak kosong. Pelambangan tu bukan kosong. Jadi setiap apa yang kita lambangkan, bukan kita masyarakat kita lambangkan itu menunjukkan bahawa bijaknya masyarakat kita menggunakan pelambangan tu. Sebabnya kalau yang pelambangan ni bukan yang kita cipta sekarang ni, tak, dari dulu. Macam tu yang saya cakap, yang perkataan yang awak suka guna pisang, okey. Kan tak ada kaitan. Tapi benda tu difahami. Tu yang saya peliknya. Tak ada kaitan tapi difahami oleh golongan generasi Z kan. Awak Z kan? Tapi generasi saya tak faham. Sampai kami masa saya pernah tanya dalam grup yang pelajar-pelajar PhD bawah Prof Nashimah, saya tanya, apa kata dasar pisang? Apa kata dasarnya? Saya mati-mati ingat pensang ni. Tapi ada seorang pelajar tu dia kata pisang. Tapi saya kata tak ada pertalian perkataan tu dengan yang dimaksudkan. Kalau buaya tadi ada. Tapi kita kena tahulah ciri-ciri pelambangan tu, perkataan tu, apa ciri-ciri dia. Okey. Selain tu ada siapa yang nak bagi contoh yang dia faham? Masuk air. Okey, air. Ni masuk air, kataan masuk air. Masuk air macam air masuk. Okay. Kalau satu lagi tu masuk air tu macam lawak. Okey. Maksudnya satu yang memang kita tahulah, satu lagi yang lawak lah. Okey. Jadi kebanyakan awak bagi ni macam satu makna asal, satu lagi makna kiasan. Sedangkan banyak tapi awak tak perasan. Awak pernah tak perasan perkataan mentah? Mentah. Okey. Okey, mentah. Satu bawa makna masih muda, kan? Biasanya yang tu buah lah kita kata. Okey. Satu lagi tak masak ataupun belum masak kan? Yang tu kita merujuk pada masakan. Okey. Satu lagi belum diproses. Pernah terfikir tak? Tapi kita akan guna perkataan mentah. Okey. Tak diproses. Dan satu lagi belum sempurna akal ataupun fikiran. Maksudnya macam belum matang lah. Belum matang dari segi pemikiran. Macam budak mentah. Pernah dengar tak? Macam
apa ni dalam keluarga kita kan bila bercakap ke akan ada kan kan banyak tu dia jadi perkataan ni apa ni bergantung kepada konteks. Apabila kita memahami konteks dan ada konteks perkataan itu semasa diucapkan, jadi pendengar ataupun pembaca memahamilah makna yang hendak disampaikan. Okey. Selain tu ada lagi ke nak bagi? Saya rasa banyak sangat dalam bahasa apa ni kehidupan kita sehari-harian ni memang kita guna. Tapi kita je tak perasan sebabnya ialah sebab kita tak tahu, kita nak cakap keluar je lah. Tapi kadang kita pun tak tahu tu rupanya apa ni salah satu ketaksaan. Kalau macam jambu Doktor okey. Ya. Siapa ni nak cakap? Jambu. Alia Nadira. Saya. Ya. Kalau macam jambu, yang buah jambu tu dengan yang muka jambu. Boleh. Sebabnya memang ada kan buah jambu, muka jambu. Doktor, kalau macam contoh pakcik boleh ke? Sebab pakcik ni kan kita boleh tengok pakcik ayah saudara satu, pakcik orang tua satu. So di pakcik orang yang kita tak kenal, kita panggil pakcik juga kan? Boleh, betul. Tapi yang macam dalam family setengah orang semua kalau bapa saudara dia tu dia panggil pakcik kan, macam setengah orang macam kalau dalam masyarakat Melayu kita ada tingkat-tingkat mengikut kepada sulung, tengah, bongsu kan. Tapi zaman moden sekarang ni mereka tak nak guna pangkat panggilan apa ni kekeluargaan macam tu. Tak nak. Jadi semua dia sapu, kalau lelaki semua uncle, perempuan aunty. Betul tak apa saya cakap? Betul. Tapi sebenarnya kalau kita mengamal macam tu, kita dah nanti generasi yang akan datang macam anak cucu cicit kita nanti dah takkan ada dah panggilan-panggilan kekeluargaan yang kita kata tu identiti masyarakat kan. Contoh kalau negeri Perak, kalau yang sulung dia akan panggil you ataupun untuk lelaki, kalau yang perempuan akan jadi yong kan. Tapi dekat Perak je ada kan. Maksud tu istimewanya ataupun tu menunjukkan identiti Perak. Panggilan kekeluargaan dalam masyarakat di negeri Perak. Kalau tempat lain kebanyakannya lebih kurang samalah. Kalau sulung tu kak long, abang long, bila dapat anak saudara dia tukarlah pangkat tu, kakak dengan abang tu dah jadi tukar pak long akan jadi dengan mak long kan. Tapi kalau kita tidak mengekalkan panggilan itu, tidak mustahil ia akan matilah. Sama juga dengan bahasa sebenarnya. Kalau kita tak jaga, kita tak contoh yang kampung yang berasal dari negeri-negeri yang memiliki dialek, kalau mereka dah tak guna maka sikit sebanyak ia boleh mempengaruhi kepada bahasa ataupun dialek tersebut lah. Jadi kita ni sebagai masyarakat yang memahami bahasa kena jagalah sebab ia bahasa ni sebenarnya dia meluas dan ada kaitan dengan budaya, kesenian, semua berkaitan. Boleh? Okay. Awak pernah terfikir tak kalau perkataan ahli tu dia ada ketaksaan? Perkataan apa Doktor?
Ahli. Ahli. Bukan ahli. Ahli. Fikir. Ada. Tu leksikal yang tak sah ke tak? Kalau ahli. Ahli. Macam tak bagi saya sebabnya Tak ahli sah. memang tahu satu kumpulan bagi saya lah. Tak, dia tak sah doktor. Bagi saya Saya rasa dia tak sah. Tak sah doktor, tak sah. Dia bukan apa ni? Dia tak sah. Dia tak sah. Tak sah, dia tak sah. Tak Dia sah. tak sah. Sebab satu ahli tu. Ada Sebab satu ahli tu, satu dia mahir. Ahli dalam bidang tu. Satu lagi ahli jawatan kita hang kita lah. Itu kalau saya punya ni lah. Sebab saya selalu baca cerita Indo kan. So ahli, kalau dia kata nak mahir tu, dia akan sebut ahli dalam bidang tu. Ahli tu. Okey. Siapa yang cakap tu? Fatimah. Kenapa dia bercakap dalam Dalila punya ni? Saya sekali kalau saya buka mic. Dia jadi bergemang. Yes. Okey. Betul. Apa ni, ahli tu pun salah satu perkataan yang tak sah. Pandai Fatimah ni ya. Okey. Selain tu ada juga perkataan lain yang awak rasa apa ni, banyak juga kita boleh interpretasi makna dia. Apa lagi? Akal doktor. Makan. Ringan doktor. Makan. Betul? Makan. Ringan pun boleh. Ya? Akal. Apa? Akal. Akal. Akal, satu akal fikiran. Akal fikiran, lepas tu macam mencari akal tu macam ikhtiar kan, kita nak cari jalan. And then lagi satu tu mati akal, maksudnya buntu. Ya, betul. Rupanya banyak sangat kan? Tapi kita sebelum ni kita tak perasan. Tapi saya rasa benda ni rasa cikgu BM Form 6 pernah ajar kot. Kau tak belajar? Ada doktor. Ada. Jam 3. Banyak sebenarnya. Kepala pun ni kan boleh bawa masuk Ketua. Kepala. Klinik. Selain tu apa, baik pun banyak kan? Baik boleh jadi elok, rapat, sembuh. Okey. Dalam pun sama, tak cetek. Berkenaan dengan satu lagi ditimpa kot. Okey. Cerah pun banyak. Kering boleh ke? Apa? Kering. Keris. Kering. Okey. Maka boleh ke? Kering hati. Kering hati. Hati kering. Poket kering. Kuda kering. Pakai yang Baju kedua. kering. Tapi kan yang tu maksud dia semua yang bersifat macam kaku kan. Kering yang sifat lah. Okey. Saya rasa awak semua dah faham dah berkenaan dengan ketasaan ni. Jadi bolehlah nak intai-intai data-data dalam apa, TikTok ke, Twitter ke, IG ke, kok awak rasa ada yang menarik, apa ni yang boleh dicungkir dan dianalisis. Yang ni pula adalah nampak tak? Nampak. Berkenaan dengan makna dan asas logik. Okey.
apabila kita membincangkan berkenaan dengan makna, tak lari daripada dengan pemikiran yang logik lah. Kita akan ambil kira di mana saya mulakan dengan penyataan yang dikemukakan oleh Nahashima 1992. Terdapat 3 peringkat dalam perkembangan ilmu semantik, iaitu peringkat 1 dikenali sebagai semantik struktural, peringkat 2 dikenali sebagai semantik generatif dan 1 interpretif. Dan yang ketiga dikenali sebagai semantik syarat benar. Okey. Pada semantik tahap 1 di mana semantik dianalisis sama sebagaimana ahli struktural membuat penganalisisan ilmu fonologi, di mana setiap perkataan itu diberikan fitur distintif ataupun ciri-ciri pembeza untuk memperlihatkan fitur ataupun ciri khasnya dan hubungan antara fitur tersebut. Contoh, kalau teruna, untuk ia akan diberikan fitur plus lelaki. Maksudnya mesti lelaki lah. Kalau gadis kita akan bagi fitur minus lelaki. Maksudnya dia bukan lelaki. Kalau kita nak tukar fitur macam teruna, kita boleh buat fitur minus perempuan. Dan gadis akan jadi plus perempuan. Di mana ia dapat menerangkan persamaan dan perbezaan semantik bagi setiap kata. Di mana fitur-fitur ini akan membantu kita menginterpretasi makna sesuatu perkataan. Jika terdapat perkataan yang mempunyai satu interpretasi yang serupa seperti teruna dan bujang, maka ia dianggap sinonim, iaitu sama maknanya. Jika mempunyai ciri pembeza untuk perempuan dan lelaki, iaitu plus minus lelaki, maka perkataan itu adalah antonim ataupun yang berlawanan. Okey, pengkaji peringkat ini mengandaikan fitur semantik bagi sesuatu perkataan dalam sesuatu ayat dapat digolongkan untuk mendapatkan makna keseluruhan ayat. Okey. Walau bagaimanapun pendapat ini tidak dapat diterima kerana perkataan yang sama disusun mengikut aturan yang tidak serupa, maka makna yang akan dihasilkan sudah tentu berbeza. Contoh, untuk ayat kucing mengejar tikus dan tikus mengejar kucing, kedudukan ayat-ayat ini tidak mempunyai makna yang sama. Walaupun fitur semantik bagi kesemua perkataan adalah sama. Kalau kita tengok pada ayat 1, kucing mengejar tikus, maksudnya yang menjadi subjek adalah kucing. Kucing yang mengejar tikus. Tapi untuk ayat kedua, tikus pula yang mengejar kucing. Jadi dia bertukar kedudukan dalam ayat itu. Jadi makna yang hendak disampaikan tu akan jadi berbeza. Tetapi memiliki fitur yang sama. Maksudnya fitur dia sama, tak salah. Tetapi makna yang hendak disampaikan tu berbeza. Jadi cara perinterpretasian makna oleh golongan struktural ini kita tak boleh nak terima secara umum lah. Maksudnya kita tak boleh nak pegang sangat lah. Tengok kepada maksudnya untuk kita nak guna pendekatan golongan struktural ini, kita kena tengok juga kepada data dan juga apa yang hendak kita sampaikan. Seterusnya pada peringkat kedua, peringkat kedua ini muncul kerana pada peringkat pertama kita tak boleh bergantung kepada pemberian ataupun pengkategorian mengikut fitur distintif yang dinyatakan. Okey, peringkat kedua pula lebih kepada bersifat logik lah.
di mana ilmu ataupun pemikiran logik diambil kira. Di mana ahli logik berpendapat mereka mempunyai sistem logik serupa bahasa bagi memberikan representasi semantik dengan menggunakan predikat kalkulus. Predikat kalkulus yang digunakan dalam analisis semantik dapat memperlihat ciri peraturan logik atau kebenaran dalam bentuk deduktif yang sistematik. Okey, bagi golongan ini lebih mudah menerangkan makna ayat dengan menggunakan rumus logik daripada menggunakan huraian yang panjang. Okey. Bentuk logik akan menjadi input kepada rumus inference logik, perkara yang boleh disimpulkan daripada cadangan logik. Okey, rumus inference dapat digunakan untuk meramalkan beberapa ciri semantik dan hubungannya dengan ayat bahasa asli. Okey, ahli logik berpendapat jika sesuatu ayat itu sererti dengan ayat yang dibandingkan, maka makna bagi ayat tersebut adalah sinonim. Ayat-ayat akan dibandingkan dengan fitur khas semantik. Jika fitur itu tidak selari, maka di sinilah akan munculnya peranan rumus logik. Okey, contoh ayat 1 di bawah ini akan mempunyai fitur khas seperti dalam ayat 2 di mana ayat Ali teruna, maka kat sini kita katakan Ali itu remaja, Ali itu lelaki dan Ali itu manusia dan juga belum berkahwin kerana Ali teruna. Okey. Awak pun faham kan maksud tu. Kalau Ali teruna memang dia tu tak, Ali tu tak berkahwin. Tapi ayat 1 sinonim dengan ayat 3 yang mempunyai bentuk khas seperti dalam 4 di mana Ali belum berkahwin. Maksudnya belum berkahwin, Ali belum berkahwin. Ali juga remaja. Ali juga lelaki dan Ali juga manusia. Bentuk fitur 2 dengan 4 ini tidak benar-benar sama. Faktor sinonim tidak boleh diletakkan sebagai tanda pengenalan ataupun identiti bagi bentuk fitur khas. Okey. Bagi membolehkan kedua-dua fitur khas ini menjadi sinonim ataupun sama, rumus logik seperti minus pengguguran dan juga minus pengenalan boleh diterapkan. Okey, semantik peringkat ini cuba menunjukkan bahawa ciri-ciri semantik dan hubungan ayat ialah hasil perkongsian antara dua perkara. Pertama, rumus yang menterjemahkan bahasa asli kepada bentuk logik, dan kedua, rumus inference logik yang menghubungkaitkan antara bentuk logik dengan bentuk logik yang lain. Okey. Ayat bahasa asli akan diterjemahkan dan diberikan fitur khas semantik. Kemudian bentuk logik diterapkan bagi mendapatkan interpretasi semantik. Sebelum mendapatkan interpretasi semantik, bentuk logik akan dihubungkan dengan bentuk logik yang lain dengan menggunakan rumus inference. Daripada rumus inference barulah rumus interpretasi semantik terhasil dan seterusnya menghasilkan interpretasi yang sebenar. Jadi maksudnya pada tahap kita analisis ataupun memberikan makna, asas logik ataupun pemikiran logik amat mempengaruhi kepada interpretasi makna. Kalau kita tidak menggunakan sifat logik kita, maka makna yang kita perkataan yang kita dengar itu ataupun ujaran yang kita dengar itu maknanya tidak akan sampai kepada kita. Contoh yang saya sebelum ni saya tanyakan apa perkataan yang tak sah maknanya. Ada yang cakap panas, ada yang cakap banyaklah macam-macam. Dan kenapa kita dapat bezakan? Itu merujuk kepada makna panas dan itu merujuk kepada situasi.
yang boleh mencetuskan pergaduhan. Macam mana kita boleh bezakan? Okay. Sebab kita guna asas ataupun pemikiran logik untuk kita memahami dan juga berkaitan dengan konteks ucaran itu. Sama juga, kenapa macam mana kita boleh bezakan mentah itu perkataan mentah itu bermakna mentah yang benar-benar mentah, maksudnya yang belum masak, dengan mentah dari segi kematangan, mentah dari segi keadaan, terutamanya merujuk kepada buah-buahan kan. Macam mana kita tahu? Semua kita mengambil kira logik dalam pemikiran kita, dalam ensiklopedia kita. Kita dilahirkan dengan ensiklopedia ataupun kamus otak kita dah ada. Tapi yang ni itu yang menyebabkan kita memahami bahasa. Jadi kalau orang bercakap menggunakan kiasan pun kita boleh faham. Tak perlu contoh dia nak mengata kita kan, tak perlulah nak cakap direct pun tak apa sebab kita dah faham. Tapi ada yang tak faham. Tak semua yang akan faham. Tapi kiasan tu kenapa kita faham? Kerana masyarakat kita memang menggunakan perkataan itu. Saya tak tahu kalau dalam masyarakat Cina ke India ke ada perkataan-perkataan yang bersifat taksar yang memerlukan kita memahami makna yang nak disampaikan itu dengan sangat mendalam. Ada tak kalau dalam masyarakat India? Ada yang nak jawab tak? Ada ke tak ada? Syahrini? Ya, doktor. Ada tak? Sebenarnya ada banyak tapi saya tak ingat. Satu pun tak ingat? Sekejap saya fikir dulu. Kawan, mungkin kawan Syahrini boleh tolong. Apa Renita? Ya, doktor. Ada. Boleh bagi contoh tak? Saya doktor yang fikir. Sebab memang ada banyak tapi tak ingat. Tak ingat. Sebabnya saya percaya kalau kiasan atau perlambangan yang digunakan oleh masyarakat Melayu mungkin ada yang tidak difahami oleh masyarakat yang lain. Yang ni ada kaitan dengan budaya lah. Tak apalah kalau tak ingat. Jadi dengan ini saya dapat simpulkan bahawa dalam kita menginterpretasi makna, logik juga turut memainkan peranan dalam kita menghasilkan interpretasi yang berkesan, yang difahami. Dan juga apabila kita bercakap mengenai logik, secara tak langsung juga kita bercakap mengenai pragmatik konteks. Jadi semua itu maklumat-maklumat pragmatik itu amat mempengaruhi kepada interpretasi makna. Ya, sebenarnya kalau awak perasan semantik ni ia sebenarnya berkait-kait. Dia akan berkait-kait. Apabila sama juga kalau kita
bercakap mengenai makna dan konteks. Okey, makna dan konteks secara tak langsung kita akan membicarakan berkenaan dengan pragmatik. Disebabkan itu sekarang ni kan banyak kajian semantik yang bersifat multidisiplin. Contoh kajian yang banyak kajian yang dibuat oleh Prof. Hashimah Jalaluddin. Beliau melihat semantik itu dalam skop yang meluas kerana pendekatan yang diperkenalkan iaitu semantik inkuisitif itu bukan sahaja melihat kepada makna perkataan ataupun makna ucaran sahaja, tidak. Ia tidak habis kepada konteks, tidak juga. Ia melihat kepada akal budi. Apabila kita membicarakan mengenai akal budi, kita cungkir satu-satu. Contoh macam saya katalah ada satu macam pantun yang yang buah yang pisang berangan yang masak sebiji belayar. Pisang Bawa belayar. Tak sebiji lah semua ni. Dia bukan habis dekat situ saja. Kita cungkir kenapa pisang emas bukan pisang lain. Kenapa ia perlu dibawa belayar. Maksudnya semua tu bila kita cungkir barulah kita dapat akal budinya. Baru kita dapat kaitkan dengan falsafah yang hendak disampaikan. Jadi maklumat maksudnya logik, konteks ini penting. Apabila kita pun kalau orang bagi bukanlah kalau tugasan ke apa, kita pun mesti akan berfikir secara logik kan. Okey, tajuk macam ni perlu buat macam mana. Okey, sama juga dengan kehidupan kita. Apabila berlaku sesuatu kita kena ambil pemikiran secara logik, secara rasional. Apa tindakan kita, apa yang kita perlu buat. Sama juga dengan bidang semantik. Tu saya kata bidang semantik ni memang dekat dan memang dalam persekitaran kita, kehidupan kita. Jadi dan ia berkait-kait sebenarnya. Dan ia juga boleh bersifat multi-disiplin. Boleh dikaitkan dengan bidang perubatan, bidang seni bina. Boleh dikaitkan dengan semua. Tapi bergantung kepada kreativiti kita lah. Tu saya kata macam ia menarik, terutama kalau tak ada lagi orang buat kajian. Contoh dalam masyarakat India, contoh saya tak tahu ada yang benda-benda tu masyarakat Melayu tak tahu ataupun masyarakat India sendiri pun tak tahu benda tu. Tapi dia boleh keluarkan dan buat kajian. Tunjuk, macam ni. Kadang perbezaan budaya ini pun mempengaruhi. Dia tak sama. Kadang kalau kita kiasan untuk masyarakat Melayu menggunakan perlambangan A, mungkin tak sama maknanya dengan masyarakat India ataupun Cina ke dengan perlambangan yang sama digunakan. Takkan sama. Mungkin takkan sama dan mungkin sama. Saya tak tahu. Tapi kita perlu uji dan lihat untuk sebagai pembuktian. Okey, faham tak? Okey. Saya rasa untuk yang tu, untuk dua topik tu sebenarnya merangkumi 2 kuliah. Jadi saya pun tak nak berceloteh panjang sangat dan saya harapkan awak faham dan insya-Allah lah awak boleh faham. Okey. Cuma saya nak tanya setiap kumpulan. Semua wakil-wakil kumpulan ada kan? Ada? Okey. Kalau ada,
Kejap Linda tukar kumpulan dengan masuk kumpulan mana ya? Saya lupa nak tulis. Kita masuk kumpulan Tasha, Sarah, Laila dengan Syafiza, doktor. Sekejap saya cari Tasha Sarah ni. Yang mana? Okey. Kumpulan 6. Kumpulan 6 doktor. Betul. Dari kumpulan 1 tak? Kumpulan 1 kenapa lari macam tu? Tapi dipersetujui ya? Iya. Tak apa. Saya tak kisahlah awak kumpulan-kumpulan mana. Yang penting ahli kumpulan tu buat kerja sama-sama lah. Boleh kan? Boleh doktor. Saya tak nak tentukan, nanti takut akan timbul isu doktor lah ni letak dengan orang ni. Dah lah saya tak nak bunyi-bunyi macam tu. Kalau boleh bila kita buat tugasan, kita nak orang yang selesa, orang yang boleh bagi komitmen dan buat sama-sama. Boleh Yang tinggal kat rumah sewa pun kalau boleh, kalau ada grup perbincangan, kalau boleh bagi kerjasama lah. Sebab banyak juga kan markah untuk kumpulan ni. Okey. Saya nak tanya, saya ikut kumpulan lah. Kumpulan 1. Awak nak buat kajian apa? Yang ni yang saya bagi bebas menggunakan data apa dan nak tengok menggunakan semantik apa. Kumpulan 1, Tuan Nur Muazzah, Amralin Kamila, Amni Izati, Nur Fatihah. Ada wakil kan? Doktor. Ya. Okay. Kalau untuk kajian kami ni, kami kalau boleh nak menggunakan strategi lakuan dan tutur permintaan dalam bab 3 yang buku pragmatik, teori dan praktis. Yang mengenai strategi lakuan tutur permintaan dalam kalangan generasi Z. Jadi kita orang nak menggunakan data daripada social media lah, kiranya daripada Twitter. Kebanyakannya sebab sekarang kan generasi Z lebih tertumpu pada Twitter, TikTok. Sebab jadi data kami akan dikumpul melalui sosial media lah setakat ni yang kami bincangkan untuk buat bersama. Okey. Nak tengok lakuan tutur. Okey. Yang tu nanti saya akan jelaskan untuk pada kelas pragmatik ke apa. Tapi saya sebenarnya tengah memikir ni, saya nak jemput Prof Nashimah bagi kuliah ke awak berkenaan dengan tajuk pragmatik juga. Tapi dia pun ada kelas hari ni juga dekat KL tu. Bertindih tu saya tanya siapa yang kalau hari Selasa siapa tak ada kelas. Tapi semua ada kelas kan hari Selasa pagi? Pukul 10 ada. Pukul 10 doktor. 10 sampai 12. Hari free apa Saya free hari Rabu. Rabu? Rabu semua tak ada kelas? Ke ada kelas? Ada yang ada. Ada tu pukul berapa? Pagi, petang. 9, 2. Pagi sampai petang? Ada yang pagi, ada yang petang. Ada pagi, ada petang? Pukul 9, 11? 9 hingga 11 ada kelas tak? Rabu ke doktor? Ya. Ada. Saya ada kelas doktor. Rasa tak ada dah, 1 je. Kalau petang pukul 2 sampai 4? Saya ada kelas doktor. 2 sampai 4 ada Korea doktor. Alah. Mesti K-pop ni. Layan K-pop. Mokoji. Ania. Bella.
Tuannya. Okey. Pukul 12 sampai 2? Tak ada. Tak ada doktor. Ada. Rabu 12 sampai. Okey. Nanti saya bagi tahu saya mungkin buat online jugalah. Jadi boleh? Boleh doktor. Okey. Susah tahu nak dapatkan Prof bagi kuliah ni. Kalau kita nak panggil dia ni sejam berapa saya kena bayar tu, mahal. Yang ni Prof nak tolong free of charge je. Kalau pelajar lain takkan dapat peluang macam ni sebenarnya. Tapi kalau Prof bagi kuliah yang tak faham semantik akan jadi faham. Yang tak nak buat akan jadi nak buat kajian semantik. Okay. Tapi saya kena set balik lah sebabnya Prof 2 minggu dia tak ada kat Malaysia nanti. Jadi saya akan buat mungkin naik pada bila awak cuti pertengahan semester? 5 bulan 12. 5 bulan 12. Bulan 12. Mula cuti? Ya. Mid-sem kan? Ke tak ada mid-sem? Ada doktor. Janganlah tak Ada doktor. Janganlah tak ada. Ada doktor. Kalau tak ada macam mana? Menangis bucu kata. Menangis di bucu Alalah. Buat mid-sem sendiri. Tak ada. Dia Okey. Okey, terima kasih bulan 1. Bulan 2. Chia, sorry. Saya ingat kawan saya. Chai, Xiao Fan, Wan Akilah, Zareh, Wen Jining, Insyirah. Tak fikir lagi. Ada tak ni? Ya? Kita setakat ini kita nak buat teori semantik kognitif oleh Lakoff dan Johnson tu. Data? Boleh. Belum bincang lagi tapi setakat ini nak buat tentang teori lah. Teori tertentu. Okey. Dia macam ni. Kita kena cari data dulu. Sebabnya ada data tak masuk dengan teori yang kita nak buat itu. Jadi kena bincang dengan ahli kumpulan nak tengok data apa. Maksud nak tengok apa. Kalau contoh kalau nak tengok kepada apa ni yang perkataan-perkataan contoh macam contoh kalau perluasan makna memang kita kena tengok, bukan memanglah sebabnya kebanyakan orang kaji dia menggunakan semantik kognitif lah. Macam tu. Kalau kita nak tapi boleh juga kita nak tengok ataupun nak gunakan data nak gunakan pendekatan rangka rujuk silang pun boleh. Tapi kita kena fahamlah teori tu. Barulah kita boleh kalau saya pun tak tahu dah baca kan semua yang buku pragmatik tu. Buku tu sebenarnya saya nak objektif utama kenapa saya mewajibkan semua beli buku pragmatik tu untuk memberi gambaran kepada awak bagaimana kita nak analisis data. Jadi awak boleh fikirlah nak guna apa sebagai data. Awak nak tengok apa? Nak tengok aspek perluasan makna, nak tengok aspek penyempitan makna di mana mungkin dulu perkataan itu membawa makna yang meluas banyak sangat tapi hari ni maknanya dah jadi menyempit.
Yang tu biasanya, yang tu pun kita boleh tengok kita guna pendekatan ad hoc lah dalam teori relevance. Okey. Tapi setakat ni belum decide lagi lah nak tengok data-data apa. Data belum decide lagi. Nanti bincang teori tu nombor 2. Kita tengok dulu data. Kadang kita pun data tu tak masuk lah dengan teori yang kita nak guna. Okey. Boleh? Boleh, terima kasih. Okey. Sama. Kumpulan 3. Aku tak ingat ni kumpulan. Haizumah, Dalila, Nur Fatin, Syairah, Ainadira. Ada, kejap ya doktor. Nadira cakap. Siapa yang cakap ni? Cik A. Kita orang ini tak confirm lah tajuk tapi kita orang ambil yang ni lah. Tapi tak betul-betul final dia lagi. Tajuk dia perluasan makna leksika Raja dan Perdana Menteri dengan menggunakan teori jaringan radial. Okey. Janganlah ambil dari buku tu tu panduan. Okey. Maksudnya perluasan makna lah. Nak tengok. Tapi jangan ambil raja Ya baik doktor, nanti kita ini ambil yang lain. Okey. Kerangka jaringan radio tu salah satu jugalah. Dia sebenarnya bawah teori semantik kognitif. Tapi pendekatannya pendekatan kerangka jaringan radio. Okey. Tapi tak pilih lagi lah nak tengok leksika apa kan. Tapi data tu nak tengok dari mana? Data corpus ke? Data media sosial ke? Data dalam buku ke? Macam mana? Itu pun tak pasti lagi tapi media sosial lah kot. Okey. Tak apa. Saya mengharapkan perkataan ataupun data yang dipilih tu menarik lah ya. Kumpulan 4. Syazani, Hazwani, Aida, Irdina, Dania, Aiman. Dania? Kejap doktor. Kejap Tu belum bincang lagi. Kita orang nak buat tajuk kami lah macam analisis bahasa kiasan daripada teks klasik. Teks klasik. Okey. Besar sangat tu kajiannya. Dia macam ni. Bahasa kiasan ni banyak. Awak boleh pilih. Dan teks klasik tu awak nak tengok dari mana? Kak awak memang ada teks klasik? Data tu belum cari lagi. Dia macam ni. Kalau teks klasik biasanya kita akan menggunakan data corpus MCP, Malay Concordant Project yang berpekalan dekat Australia tu. Jadi kat situ memang banyaklah teks klasik tapi kita kena pilih juga sebab dia banyak juga. Jadi spesifikkan lagi. Dan bahasa kiasan tu besar. Apa benda? Apa perkataan kiasan berbentuk bagaimana? Nanti awak fokus lagi lah bincang balik dengan ahli kumpulan. Boleh Boleh doktor.
Nanti pernah buka tak Corpus tu? Corpus MCP? Tak pernah. Nanti buka Google je MCP. Tengok macam mana rupa data corpus tu. Boleh? Okey. Seterusnya Bulan 5 Siti Nur Sa'dah, Fatih, Alif, Amal, Nurul. Sa'dah. Bukan saya Doktor, Amal akan terangkan. Okey. Doktor, kami nak ambil lakuan tutur permintaan juga tapi dalam kalangan student mahasiswa UKM. Boleh ke Doktor? Senang tak nak dapatkan data tu? Tak sure lah. Tapi boleh cuba tak Doktor? Boleh. Dia lakuan bahasa ni. Kalau kita tak nak ambil dari situ, macam dalam filem ke, dalam drama ke, boleh juga. Kalau nak tengok dalam novel pun boleh, kan? Kita jangan sempit kan. Benda tu boleh pelbagai. Lakuan jugalah ni, lakuan bahasa. Tengok guna pendekatan GRASS kan. Tapi cuba bincang lagi dengan ahli kumpulan, nak tengok sebabnya takut susah nak dapat. Saya fikir macam tu je. Takut susah nak dapat data tu. Kalau nak senang biar benda tu yang dah ada. Contoh dalam bentuk novel ke, buku cerpen ke, cerita ke. Sebab yang tu kita kalau cerita macam filem ke drama ke, kita keluarkan balik lah dialog tu je lah. Kalau Doktor, kalau bisa kata kalau pelajar tu kita nak kena transkripsi sekali lah kan kalau kita ambil data pada pelajar tu. Sama lah. Okay, baik, nanti kita orang bincang balik. Bincang balik, tengok macam mana. Okey. Kumpulan 6, Nur Husna, Siti Sarah, Erin. Kita buang lah kan Erin kan? Betul Doktor. Buang Erin. Laila, Syafiza, Haslinda. Sebenarnya kan Doktor, kami tak sempat nak berbincangkan lagi untuk esei ni sebabnya kumpulan saya lepas orang accident 2 orang tu. Tapi kami 2 orang ahli kumpulan saya accident minggu lepas. Siapa? Tasha dengan Sarah. Ya Allah. Jadi macam kami mana? tak bincang lagi lah, tapi kami fokus pada poster dulu. Tapi macam mana Sarah dengan Natasha? Okey, ada cuma tak? mantul sikit kot. Apa benda? Ada lah tu, dia okey je. Cuma dia orang macam trauma sikit. Yelah. Dengan motor ke? Bawa motor? Kereta. Sarah dengan bawa kereta. Jadinya saya Kau nak pergi berjalan kat mana? Dari sini tu hari Selasa tu saya bagi masa untuk diorang baca dulu. So kita ingat nak bincang hari keesokan hari tu. Hari keesokan hari tu diorang accident. Yang bawa kereta ke, motor ke, jalan kaki ke, jaga diri lah ya. Jadi kami fokus pada lisensi dulu lah minggu lepas dengan poster. So esei ni tak ada keputusan lagi. Baik, nanti bincang bila Sarah dengan Natasha sihat elok, bincang balik lah nak buat macam mana. Sebab kalau kita, tapi kalau tak dapat idea, tengok kepada buku yang saya
minta awak beli tu, awak boleh je try Google jurnal-jurnal ke ataupun pergi library, pergi tengok dekat Aras jurnal kan. Tahu kan Aras 3 kan? Dekat PTSL tu, pergi kat sana, kadang kita tak dapat idea nak buat apa, kita tengok je dekat jurnal-jurnal bahasa kat situ, mungkin boleh dijadikan idea apa awak nak buat. Boleh? Cuma jangan tiru lah. Kalau tak ada sangat idea, tukar je data. Macam tu lah. Okay. Baik. Ya. Kumpulan 7, Syahrini, Rinita, Davisha, Syaratun, Ferdinand. Dah bincang belum? Doktor, hello. Kita orang fikir nak guna teori lakuan tutur, speech act tu, tapi tak fikir lagi pasal data dengan tajuk tu. Tajuk spesifik tak fikir lagi. Okay. Kenapa ramai nak buat lakuan tutur ni? Sebab macam senang. Yalah. Tapi macam saya bagi tahu tadi lah macam sama juga dengan saya bagi tahu pada kumpulan amal tu, boleh je awak bebas nak tengok data dekat mana-mana. Yang penting data tu kita senang lah nak dapat. Macam tu. Okay, baik doktor. Okay, baik. Okay, kumpulan terakhir, kumpulan 8. Nurul Hana, Nurul Syazwani, Fitri Hidayah, Nur Alia. Kami ada 2 idea. Jadi kami nak tanya doktor yang mana yang better. Idea yang pertama tu, kami nak analisis pantun menggunakan konsep semantik tapi tak fikir lagi konsep apa. Yang kedua, kami nak buat kajian metafora berdasarkan data lagu 90-an. Dia menarik dua-dua tu. Bagi kat grup yang tak ada lah satu. Dia menarik. Satu lagi pantun, nak tengok pantun. Pantun tu ambil dari mana? Buku ke Belum tahu apa? lagi. Rasanya buku Belum tahu. Biasanya kalau pantun kebanyakan orang buat satu dia tengok menggunakan teori relevance theory. Ada juga yang tu saya lupa. Tapi ada juga menggunakan semantik inquisitive. Saya bukan tak nak bagi awak buat menggunakan semantik inquisitive, tapi kita kena betul-betul faham teori dari teori struktural ataupun teori tradisional sampailah teori yang terkini. Jadi awak juga kena menguasai teori semantik kognitif dan juga relevance teori. Barulah kita boleh aplikasikan semantik inquisitif. Tapi kalau awak boleh je lah awak tengok macam mana kajian lepas mengaplikasikan semantik inquisitif dalam kajian mereka. Boleh, tak ada halangan. Lepas tu kalau yang tengok pada metafora, biasanya metafora kebanyakan kajian menggunakan semantik kognitif dan juga semantik teori relevance. Boleh, tapi kita nak tengok metafora tu bagaimana, apa jenis metaforanya, kan? Kena tengok. Maksudnya awak boleh fikir fikir berbincang dengan ahli kumpulan nak mana yang lagi menyenangkan untuk awak buat. Okey, baiklah doktor. Terima kasih doktor. Tapi dua-dua tajuk menarik. Bolehlah. Yang tak ada tajuk tu ambil lah satu. Okey, terima kasih doktor. Sama.
Doktor nak tanya. Ya. Kalau in case kumpulan kami macam nak tukar tajuk ke, nak suruh doktor tengok ke, boleh ke WhatsApp doktor? Boleh. Boleh. Mungkin Okay. dia macam ni lah. Kita sebelum kita nak buat apa-apa kan, kalau saya dulu pun macam tu lah masa saya belajar macam awak semua ni, saya buat rangka dulu. Okey, kita bincang, okey kita buat tajuk ni lah, kita tengok okey, lepas tu macam mana nak buat. Kadang bukan kadang lah, memanglah lecturer tak bagi awak kena ada dekat assignment tu, pertama kena ada apa-apa, tak ada kan, tak diberitahu. Tapi yang kita bagaimana kita boleh tahu? Kita pergi library, kita pergi tengok dekat journal tu, okey, kalau buat kajian perlu ada pengenalan. Okey, lepas pengenalan kena ada apa? Kena ada method, kena ada analisis data, dalam method pun kena ada data. Jadi kita buat rangka dulu, lepas tu kita tengok okey ni kalau guna teori ni ataupun pendekatan ni kita akan dapat macam ni. Kalau satu lagi tajuk, kalau kita rasa tapi kalau guna data ni macam tak dapat nak menjelaskan apa sebenarnya. Yang tu kita boleh tukarlah keedahnya. Tukar tajuk, tukar teori ataupun pendekatan. Nanti buat rangka je dulu apa-apa. Contoh kumpulan 1 ke nak tunjuk ni, kalau ni boleh ke? Dia sebenarnya kalau assignment ataupun tugasan ni lecturer tak semak pun peringkat awal, sebabnya semua dari kita. Lepas tu kita present ataupun kita hantar tu, kalau menepati selamatlah, kalau tak menepati maka dia so lah macam tu. Tapi kalau awak nak nak suruh saya tengok dulu boleh, WhatsApp je. Cuma lambat dengan cepat je saya balas. Saya akan balas lah, tapi lambat dengan cepat je lah. Boleh? Boleh doktor. Ada lagi nak tanya pasal tugasan? Doktor nak tanya yang lisensi tu kan, kita orang kan kena cari jurnal tu kan. Jurnal tu kita orang nak tunjuk dekat doktor dulu ke? Tak payah. Tak payah. Tak payah. Awak awak cari je lah. Kalau tak ada yang sebagai masa, bukan artikel tu paling maksudnya yang latest kan dalam 2018 paling ni. Betul. Okey. Saya rasa banyak je yang terkini kan, tak ada masalah kan dari segi tahun yang saya buat limit itu. Setakat ni yang saya cari banyaklah yang 2018 dan boleh lah. Saya tengok pun banyak kajian semantik yang terkini. Jadi tak ada masalah lah. Cuma mungkin yang luar negara ke bermasalah sikit kot. Tapi tak apalah kalau tak ada, saya bagi kelonggaran. Tapi biarlah yang ditulis dalam bahasa Inggeris. Walaupun dalam Malaysia. Sebagai kelonggaran kalau susah nak cari yang luar negara. Doktor saya tanya, tapi kalau macam contoh artikel yang kita ambil tu tersama dengan kawan, tak apa kan? Sebab lisensi tu kita yang tulis. Boleh. Okay, terima kasih. Okay. Ada lagi yang nak tanya? Dah siap semua dah kan lisensi tu? Belum doktor. Dalam proses. Tapi tunjuk pun tak apa, awak proceed je buat.
Nanti hantar apa ni? Hantar kat saya je lah. Nanti kelas bila saya suruh hantar resensi tu. Minggu 12 tak silap. Lambat lagi. Tak ada masalah kan buat masa ni? Kan ada yang tak syari lagi? Sudah cari. Semua dah ada dah jurnal. Dah jumpa Artikel. Dah jumpa doktor. Okey. Ada nak tanya apa-apa lagi? Tak ada doktor. Okey. Saya rasa setakat ni je untuk kuliah kita hari ni. Saya nak pesan jaga diri, jaga kesihatan, balik mengundi tu